Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلى آخر آية صدق الله العظيم. Yang dihormati barisan ahli panel kita forum pada kali ini, seterusnya yang dikasihi Dr. Ahmad Zahid bin Saleh selaku pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin. Seterusnya para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan, panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana walau dalam keadaan sekarang ini wabak pandemik COVID-19 yang masih melanda di negara kita khususnya dan juga di seluruh pelosok dunia amnya, dapat juga kita sama-sama mengikuti satu bicara ilmiah atau forum melalui media sosial ini. Dan insya-Allah pada forum kali ini kita akan membincangkan satu hadis yang mana menjadi keutamaan kepada umat Islam, iaitu hadis tentang rukun Islam. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan ahli panel kita. Yang pertama, Saudara Muhammad Ikram bin Shalmari. Tuannya handsome dan segak, lagi bergaya. Seterusnya ahli panel yang kedua, Muhammad Aiman bin Muhammad Nasri, seorang jejaka menjadi kegilaan wanita di UNIZA. Seterusnya ahli panel yang kedua, ahli panel yang ketiga, Saudara Qai Ahza bin Faizul Halil, iaitu mantan imam tarawih baru-baru ini. Seterusnya ahli panel keempat, Saudara Muhammad Arif bin Muhammad Nur, seorang yang pemalu tetapi lantang bersuara. Seterusnya ahli panel yang terakhir, iaitu Saudara Muhammad Faizul Azwan bin Awang, juga seorang yang lantang bersuara apabila bercakap. Sebelum kita mengupas isi tajuk hadis tentang rukun Islam ini lebih lanjut, izinkan saya untuk membaca dulu mantan hadis tersebut. Hadis daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu 'alal khamsin. Islam itu terbina atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertamanya naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang keduanya, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, wa saumi Ramadan, dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, rukun Islam ini dibina atas 5 rukun. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keduanya solat 5 waktu. Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat mengeluarkan zakat. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Jadi sesiapa yang mengingkarinya kelima-lima rukun ini, maka ia bukan Muslim dalam erti kata sebenar. Jadi
Seterusnya saya ingin ajukan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Muhammad Ikram. Okey, ahli panel pertama. Apakah maksud kalimah syahadah dan apakah kepentingan kalimah syahadah ini terhadap orang Islam? Falyatafaddal ma'jura. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Moderator yang saya hormati di atas soalan yang diberikan. Soalan yang diutarakan moderator kepada saya iaitu berkenaan dengan maksud kalimah syahadah dan kepentingannya kepada umat Islam. Jika kita rujuk dalam kitab Al-Wafi, telah diterangkan dengan sungguh cantik tentang maksud kalimah syahadah, iaitu ungkapan kalimah syahadah itu sendiri adalah merangkumi kepada penyaksian dan keyakinan terhadap kewujudan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi penyaksian kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang diperjuangkan oleh baginda. Dalam kitab ini juga dibawa satu hadis Rasulullah di mana baginda bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadah bahawa tiada yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ni dapat disimpulkan bahawa kalimah syahadah menjadi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam di atas muka bumi. Baik, untuk soalan yang kedua di mana Tuan Moderator bertanya kepada saya tentang kepentingan kalimah syahadah terhadap umat Islam. Menurut Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan sangat penting bagi seseorang Muslim itu untuk memahami dengan penuh yakin tentang makna dan isi kandungan syahadah, sebab keyakinan terhadap kalimah syahadah dapat mendorong diri kita untuk mendukung sunnah-sunnah Rasul, dan di samping dapat memelihara diri kita dan akidah kita daripada pengaruh golongan sesat. Dan keyakinan terhadap kalimah syahadah juga kalimah syahadah ni juga ia mengandungi keyakinan tentang kewujudan zat, sifat dan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalimah syahadah ni juga ialah satu keyakinan tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk keyakinan kepada semua perkara yang kita dengar, iaitu perkara-perkara sam'iyat. Contohnya macam pengumpulan dan kebangkitan sesudah mati, soal jawab munkar dan nakir, al-mizan, titian sirat, syurga dan neraka. Dan betapa pentingnya kita umat Islam ini untuk mendalami kalimah syahadah, sebab melalui penghayatan ini ia akan menjadi pendorong kepada kita umat Islam untuk lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Ikram. Jadi mengucap dua kalimah syahadah ini adalah satu perkara yang sangat penting jika non-Muslim untuk non-Muslim ingin memeluk Islam. Jadi jika mereka ingin memeluk Islam, jadi mereka perlu mengucap dua kalimah syahadah ini agar mereka iktikad dalam hati mereka bahawanya tiada Tuhan selain Allah, yang mana berhala-berhala yang disembah oleh mereka sebelum-sebelum ini adalah bukan Tuhan yang sebenar, yang mana Tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlu iktikad dalam hati bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itulah perkataan atau ungkapan kalimah syahadah, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, baik. Seterusnya saya ingin ajukan soalan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Nasri. Nampaknya dia tidak sabar untuk
mencurah idea kepada pendengar-pendengar semua. Jadi sudah bersedia saudara Muhammad Aiman? Okey, sudah. Okey, baik. Saudara Muhammad Aiman, tentang rukun Islam yang kedua, iaitu solat 5 waktu. Jadi persoalannya, adakah mendirikan solat itu sesuatu yang penting pada setiap umat Islam? Dan apa kesannya yang akan dapat pada manusia dalam mendirikan solat? Dua persoalan situ. Harap saudara Aiman boleh menjelaskan dengan lebih terperinci akan soalan yang diberikan oleh saya tadi. Dipersilakan saudara Muhammad Aiman. Terima kasih kepada moderator kita, iaitu Abdul Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama saya Muhammad Aiman bin Mat Nasri, nombor metrik 059959. Daripada soalan moderator menunjukkan pasal solat, semua maklum, solat adalah merupakan satu yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Solat ialah, mendirikan solat merupakan daripada maksud iqamus solati, iaitu mendirikan solat. Ia bererti menjaga solat dan mendirikannya pada waktunya dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat dan rukunnya, dan memelihara adab dan sunnah-sunnah sehingga datang kesannya pada diri Muslim. Moderator ada bertanya tadi, apakah kesan sekiranya kita solat 5 waktu? Kesannya sangat besar. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apabila seorang Muslim mendirikan solat dengan sempurna, mengikut syarat-syarat, mengikut rukun-rukunnya, manusia itu akan mencegah sesuatu, mencegah dirinya daripada fahsyah dan mungkar, perkara keji yang dosa-dosa ditinggalkan. Dan solat ini merupakan satu simbol, satu lambang kepada seseorang umat Islam. Kita semua sedia maklum, agama-agama lain ada juga solat. Dan untuk Islam, lambang ialah lambang kita menunjukkan kita ni umat Islam ialah solat 5 waktu. Dan petanda bagi seorang mukmin, Nabi bersabda, pemisah antara seseorang dengan kufur dan syirik ialah meninggalkan solat. Sekiranya kita meninggalkan solat, kita ialah salah seorang daripada kufur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Dan Nabi bersabda, solat itu adalah tiang agama. Solat itu merupakan kita punya tiang-tiang, kita punya lambang kita kehadap umat Islam. Kita sebagai umat Islam, lambang kita jelas solat. Dan hadis itu bertaraf hasan dan dikeluarkan oleh Abu Nuaim. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Nasri ini. Dengan panjang lebarnya beliau mengupas tentang rukun Islam yang kedua, iaitu mendirikan solat. Saya tertarik akan dalil yang diberi kepada pendengar semua daripada Muhammad Aiman tadi, daripada surah Al-Ankabut yang bermaksud dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi di sini kita perlu sentiasa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan sahaja dengan solat tetapi dengan zikrullah, dengan mengingati Allah. Juga kita perlu sentiasa ada hubungan antara satu sama lain kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah menolong kita daripada dekatkan diri kepada perbuatan-perbuatan keji. Kita perlu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua elak
daripada melakukan perkara-perkara buruk, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara sedemikian seperti mencuri, berlaku pembelahan antara satu sama lain, jadi kita perlu sentiasalah takarrub ila Allah dengan cara mendirikan solat-solat sunat. Contohnya solat-solat sunat, solat-solat wajib tu memang sah dah, kena sentiasa buat. Solat-solat sunat ni kita perlu memperbanyakkan lagi, dan juga tidak lupa juga kita perlu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jadi kita sambung kepada ahli panel kita yang ketiga, nampaknya tidak sabar untuk mencurah idenya kepada para pendengar semua, iaitu saudara Qaid Ahza. Jadi saudara Qaid akan mengupas tentang rukun Islam yang ketiga, iaitu puasa bulan Ramadan. Jadi saya ingin tanya kepada saudara Qaid, apakah kepentingan puasa dalam syariat agama Islam? Okey, dipersilakan saudara Qaid Ahza. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita yang Tuan Abdul Khalil yang memberi saya peluang untuk memberikan sedikit penerangan ataupun syarahan tentang soalan yang diberikan. Soalan yang ditujukan ialah apakah kepentingan puasa ini terhadap syariat Islam? Sebelum saya memulakan, izinkan saya membacakan sepotong ayat yang memberitahu tentang kewajipan berpuasa. Jadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, maksudnya ya. Bulan yang di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, unzila fihi Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dalam penyelesaian mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kerana itu, barang sesiapa di antara kamu hadir di negeri di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Puasa merupakan ibadah yang dalamnya terdapat penyucian jiwa. Jadi daripada ayat ini, agama Islam ini memberi kita keadilan, iaitu kita kena merasai tentang bagaimana susahnya orang yang tidak mampu untuk makan untuk seharian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ibadah puasa ini, mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberi untuk menyampaikan perintah puasa kepada umatnya. Kerana apa? Yang pertama ialah pentingnya untuk umat Islam ni merasai kesusahan orang lain, untuk merasai bagaimana susahnya orang-orang yang tidak dapat makan, tidak dapat merasai nikmat kelazatan makanan. Jadi kita perlu sama-sama merasainya agar kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah untuk menyucikan jiwa, supaya kita ini sentiasa berfikir atau menjaga setiap apa yang kita lakukan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Bulan Ramadan ini mendidik kita supaya menjadi seorang Islam ataupun seorang insan yang berguna. Tidak salah bagi seorang Kristian ataupun Buddha untuk mencuba berpuasa. Sudah pasti mereka akan mendapatkan sebanyak-banyak nikmat. Kerana apa? Kerana puasa ini adalah satu ibadah yang menguji keimanan seseorang itu. Yang ketiga sudah pasti puasa ini mendidik kita supaya lebih banyak beramal. Kerana di bulan puasa ini amalan-amalan kita akan berlipat ganda, ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala-pahalanya. Sudah pasti dalam bulan puasa ini juga ramai orang, tidak kira baik, jahat, jahil ataupun bijak, semuanya akan melakukan
ibadat sekecil-kecil pun ia yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi bila kita membacakan Al-Quran, kita pergi solat tarawih dan sebagainya, sudah pasti ianya akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan akan orang-orang yang sentiasa berbuat baik, akannya ialah kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Seterusnya, kepentingan puasa dalam syariat Islam ini adalah untuk mengukuhkan keimanan ataupun keimanan seseorang itu tentang Islam. Jadi supaya mereka menginsafi diri mereka agar mereka tidak selalu melakukan maksiat dan sebagainya. Puasa ini banyak menghalang diri daripada melakukan maksiat. Oleh itu, jika diri ini sentiasa jauh daripada maksiat, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ke atasnya itu kelazatan iman, insya-Allah. Itu saja yang dapat saya berikan ataupun syarahkan daripada puasa ini, apakah kepentingan dalam syariat Islam. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedap suara Pak Imam kita tadi, saudara Qaid ahli panel kita yang ketiga dengan bertaranum. Jadi okey, terima kasih kepada saudara ahli panel kita yang ketiga, saudara Qaid Ahza, kerana mengupas tentang rukun Islam yang ketiga tadi dengan cukup jelas dan terang. Jadi puasa-puasa ni, ibadah puasa di bulan Ramadan kepada semua umat Islam adalah wajib. Jadi di bulan Ramadan ni sangat banyaklah kelebihan-kelebihannya akan kepada kita semua. Contohnya apabila kita beribadat, apabila kita mengajilah, kata kita mengaji di bulan Ramadan, biasanya satu huruf kita boleh satu pahala. Jadi di bulan Ramadan, satu huruf, jika dibaca satu huruf ayat Quran, dikira 10 pahala gandaannya. Dan juga di bulan Ramadan juga adanya malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Saya tidak akan memberi penjelasan dengan lebih lanjutlah. Okey. Seterusnya ahli panel kita yang keempat, saudara Muhammad Arif bin Muhammad Nur. Saya ingin ajukan soalan kepada saudara tentang rukun Islam yang keempat. Jadi rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Jadi saudara ahli panel yang keempat, adakah anda sudah bersedia? Okey, baik. Apakah sebenarnya konsep menunaikan zakat? Kata zakat ni gapo benar konsep zakat ni sebenar? Konsep menunaikan zakat untuk menjamin kesejahteraan dunia. Okey, saya ulang kembali soalan. Apakah sebenarnya konsep menunaikan zakat untuk menjamin kesejahteraan dunia? Okey, dipersilakan saudara ahli panel kita yang keempat untuk mengulas soalan yang saya ajukan tadi. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang cantik mulia pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual, kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Okay, seperti yang sudah maklum, maksud zakat dari segi bahasa adalah suci bersih, subuh serta berkat. Okey, perintah mengeluarkan zakat sangat jelas kerana ia merupakan antara salah satu rukun Islam yang keempat yang wajib dilakukan dan dikerjakan oleh umat Islam. Menunaikan zakat merupakan mengeluarkan sebahagian harta kepada mereka yang memiliki bagi yang lebih layak untuk diterima. Dan itu memenuhi syarat pembayaran wajib bagi orang miskin. Pembayaran wajib bagi orang yang mampu kepada orang yang miskin.
iaitu orang yang lebih layak untuk menerimanya. Dan Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum lizakati fa'ilun. Sadaqallahu azim. Dan firman Allah lagi satu, walladzina fi amwalihim haqqul ma'lum lisa'ilin wal mahrum. Sadaqallahu azim. Ayat pertama tadi surah Al-Mu'minun ayat keempat, dan firman Allah yang kedua tadi surah Al-Ma'arij ayat 24 hingga 25. Ini adalah ibadah harta yang mana keadilan sosial dapat dicapai dan kemiskinan juga dapat dihapuskan. Dan selain itu, kasih sayang dan rasa hormat dapat dipupuk di kalangan orang Muslim. Tujuan utama ibadah zakat ini dilakukan adalah untuk membantu umat Islam yang memerlukan pertolongan ataupun yang lebih memerlukan. Dengan cara ini, semua golongan manusia dapat merasai nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang penting dalam hubungan individu dengan Allah dan sesama manusia. Seperti yang kita tahu, kini dunia dilanda wabak COVID-19 sehinggakan angka kematian dapat mencecah ribu-ribuan, dan ianya menyusahkan seluruh manusia untuk melakukan aktiviti luar. Kini perkhidmatan bayaran masyarakat boleh dilakukan secara dalam talian bagi memudahkan pembayaran zakat hingga zakat harta, pembayaran zakat harta dan zakat fitrah. Ia merupakan kaedah yang paling cepat, mudah dan senang, dan lebih terutamanya adalah selamat dalam mengekalkan penularan COVID-19. Pembayaran zakat juga boleh dilakukan melalui perbankan internet seperti yang ada dekat setiap bank orang, dan melalui portal-portal zakat setiap negeri, serta melalui aplikasi seperti GoPay ataupun JomPay. Selain itu, pembayaran zakat juga dapat melepaskan cukai melalui Akta Cukai Pendapatan. Seorang yang membayar zakat akan sentiasa mendapat nikmat sama ada di dunia ataupun di akhirat. Seperti dalam ayat Al-Quran, Allah telah berfirman, maksudnya, ada pun orang yang suka membayar atau iaitu sedekah atau zakat dan bertakwa serta percaya kepada perkara yang lebih baik dan pahala di syurga, maka kami akan memudahkan baginya jalan yang mudah untuk membawa ke arah yang lebih baik. Semoga dengan menunaikan zakat harta dan zakat fitrah akan melengkapkan rukun Islam seseorang itu dengan sempurna, sama ada dari segi zahir maupun batin. So, kat sini umat Islam mengajak semua untuk menghayati tuntutan rukun Islam yang keempat, iaitu menunaikan zakat, yang sangat penting demi kesejahteraan dunia dan akhirat. Syukran. Alhamdulillah. Seperti yang diperkatakan oleh saya di awal permulaan forum tadi, Muhammad Arif ni, saudara Muhammad Arif ni, tuannya nampak pemalu tetapi petah apabila bercakap. Jadi tujuan utama jadi terima kasih kepada saudara Muhammad Arif bin Muhammad Nur kerana dengan panjang lebarnya beliau mengupas akan tentang rukun Islam yang keempat, iaitu mengeluarkan zakat. Jadi ibadat zakat ni tujuan utama untuk membantu umat Islam yang memerlukan pertolongan. Dengan cara ini semua golongan manusia dapat merasai nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang penting sekali dalam hubungan individu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia juga. Oleh itu, dengan keadaan sekarang ini, wabak pandemik COVID-19 yang melanda di negara kita ini, banyak kekangan yang
berlaku ke atas semua manusia. Jadi salinglah kita membantu kepada golongan yang memerlukan. Contohnya kita bantu dari segi memberi wang ringgit ataupun beras atau makanan-makanan asasi, insya-Allah. Jadi seterusnya kita terus kepada ahli panel kita yang kelima, ahli panel yang terakhir, itu saudara Faizul Azwan yang akan mengupas rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadah haji. Jadi soalannya, apakah kesan COVID ini, kesan COVID-19 ini, kita ambil isu semasa sikit. Apa kesan COVID-19 ni terhadap pelaksanaan haji? Boleh terangkan sedikit saudara Faizul? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizul Azwan bin Awang, memegang kad matriks 060127. Hari ini saya akan berkongsi tentang hadis ketiga yang menceritakan tentang rukun Islam, yang salah satunya berkenaan dengan ibadah haji. Haji bermaksud ziarah ke Masjidil Haram pada bulan haji, iaitu pada bulan Syawal, Zulkaidah dan 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Melaksanakannya sesuai dengan manasik, yakni tuntutan ibadah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ibadah haji merupakan ibadah ma'liyah dan badaniyah yang dengannya dapat terrealisasi manfaat yang sangat besar baik bagi individu maupun masyarakat. Di atas semua itu, haji merupakan sebuah pertemuan Islam terbesar sarana mempertemukan umat Islam dari seluruh pelosok negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-27 yang bermaksud, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian darinya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Oleh itu, pahala haji sangatlah agung dan balasannya amat melimpah ruah. Rasulullah SAW bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Dan ibadah haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijrah di dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97 yang bermaksud, mengerjakan haji adalah kewajipan bagi umat manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Kesan pandemik COVID-19 terhadap pelaksanaan haji bagi umat Islam adalah amat terkesan, kerana pelaksanaan haji kali ini amat berbeza dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kerana ianya dilaksanakan di tengah pandemik COVID-19. Ibadah haji yang biasanya dihadiri lebih dari 2 juta jemaah tahun ini hanya dibatasi menjadi lebih kurang 1,000 jemaah. Hal ini amat memberikan kesan terhadap pelaksanaan haji yang berlaku di negara kita dan juga di negara-negara lain. Terima kasih kepada saudara Faizul Azwan. Ya, saudara Faizul Azwan, bagaimana pelaksanaan haji pada kali ini amat-amatlah terkesan
kerana oleh wabak pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh negara ni. Jadi kalau diikutkan ibadah haji yang biasanya diterima oleh kerajaan Saudi dalam sekitar 2 juta jemaah di zaman-zaman sebelum inilah, zaman-zaman tak ada penyakit ini lagi. Jadi pada tahun ini ia dibatasi menjadi hanya sekitar 1,000 orang jemaah sahaja dari seluruh negara di dunia ini untuk menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram. Jadi memanglah sangat terkesan akan wabak COVID-19 ini untuk pelaksanaan ibadah haji kepada ke atas umat Islam di dunia ini. Okey, seterusnya saya ingin tanyalah kepada saudara Faizul Azwan, apa sebenar tanda-tanda haji yang mabrur? Boleh saudara Faizul Azwan terangkan sedikit apa tanda haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Faizul kerana saudara menerangkan sedikit sebanyak tentang tanda-tanda haji yang mabrur. Di sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang diperkatakan oleh saudara Faizul tadi, haji yang mabrur ini tidaklah kita dapat lihat dengan mata kasar kita. Kita tidak dapat lihat seseorang itu berubah dengan mata kasar kita. Jadi kita boleh lihat seseorang itu haji, seseorang pergi haji tak. Seseorang pergi haji, kita dapat lihat haji yang diterima tu melalui kita tengok sifat dia, sifat kepada seseorang itu. Contohnya sebelum sebelum seseorang tu pergi haji, seseorang tu sering bercakap dengan kasar, tidak bersopan santun langsung. Jadi apabila dia balik daripada ibadat haji, dengan serta-merta kita dapat lihat perubahan tu. Yang mana dulu dia bercakap kasar, bila balik daripada Baitullah, dengan lemah lembutnya dia bercakap, sopan santun. Lepas tu dia juga menyebarkan kedamaian, tidak batu api lah, tidak membuat mencetuskan perbelahan antara satu sama lain. Itu sedikit sebanyak tanda-tanda haji seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berharap semoga kita diberi rezeki untuk menunaikan ibadat haji, dan juga kita semua akan insya-Allah mendapat haji yang mabrur. Haji yang mabrur tidaklah dapat dilihat dengan mata kasar ataupun dengan hanya sekadar penilaian panca indera yang lain. Namun terdapat beberapa tanda yang dapat kita lihat yang mungkin dapat diambil kira sebagai tanda-tanda haji yang mabrur. Salah satu tanda-tandanya ialah, yang pertama, santun dalam bertutur kata. Yang kedua, menyebarkan kedamaian. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial. Yang keempat, berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam.